Warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 2 terdiri daripada Nur Alia Natasha binti Hanifah, Nur Farhana binti Hashim, Nur Naimah binti Kamal Bahrain dan Mawizah binti Muhammad Nur. Kami akan membentangkan jurnal yang bertajuk A Mosquito Sperm's Journey from Male Ejaculate to Egg, Mechanisms, Molecules and Methods for Exploration. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016. Sebagai pengenalan, objektif kajian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui perincian interaksi di antara sperma nyamuk dengan saluran pembiakan nyamuk betina pada tahap mekanistik dan molekul. Intipati dalam jurnal ini adalah untuk memahami perjalanan sperma nyamuk yang kompleks menuju ke telur betina dan untuk memahami sistem pembiakan nyamuk betina. Model dalam jurnal ini adalah Aedes aegypti yang dibandingkan dengan Drosophila melanogaster dan serangga lain untuk melihat perbezaan. Cabaran pada dunia kini adalah melawan penyakit yang dibawa oleh nyamuk sebagaimana nyamuk merupakan vektor kepada banyak penyakit. Spesies nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus menyebarkan virus kepada banyak penyakit. Antaranya adalah denggi, chikungunya dan Zika. Gambar rajah di sebelah kanan adalah bayi yang menghidapi Zika. Kebanyakan strategi kawalan nyamuk lebih memfokuskan kepada pembunuhan nyamuk di peringkat dewasa dan larva. Strategi yang lebih efektif tetapi kurang diberi perhatian adalah yang mensasarkan pembiakan nyamuk betina. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pergerakan sperma dan interaksi dengan saluran pembiakan betina adalah sangat berguna sebagai strategi pengawalan nyamuk yang baru. Seterusnya, morfologi saluran pembiakan nyamuk betina. Nyamuk jantan memindahkan sperma dan air mani secara langsung ke dalam salur pembiakan betina melalui gonotrim ataupun vagina kepada nyamuk betina. Sperma kemudian bergerak ke dalam organ seperti kantung yang berfungsi menyimpan sperma secara sementara kira-kira 4 saat hingga 5 minit. Terdapat sedikit perbezaan di antara dua subfamilies nyamuk, iaitu subfamili Culicinae. Organ seperti kantung dikenali sebagai bursa. Bursa copulatrix atau bursa inseminalis. Anophelinae pula adalah organ seperti bagi subfamili Anophelinae pula, organ seperti kantung itu dikenali sebagai atrium yang juga menampung ejakulasi di awal pemindahan sperma. Spermatike merupakan organ berbentuk sfera yang berfungsi menyimpan sperma dalam jangka masa yang panjang, iaitu seumur hidup nyamuk betina. Kelenjar di sekeliling spermatike akan menyuburkan sperma di dalam simpanan tersebut. Bilangan spermatike berbeza mengikut subfamilies nyamuk, iaitu dalam Culicinae kebanyakannya iaitu tidak semua mempunyai 3 spermatike. Anophelinae pula mempunyai hanya 1 spermatike. Spermatical vestibule adalah organ di mana sperma bergerak secara hyperaktif dengan bantuan serin protease dalam air mani jantan. Common duct pula adalah saluran telur betina dikeluarkan. Gambar rajah ini menunjukkan perbezaan yang ketara oleh bursa dan juga spermatike nyamuk betina yang sudah disenyawakan dan belum disenyawakan, di mana yang sudah disenyawakan mempunyai simpanan sperma. Seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas pergerakan sperma melalui saluran pembiakan nyamuk betina, iaitu dari subfamili Culicinae dari inseminasi sehingga persenyawaan. Apabila sperma telah dipindahkan oleh nyamuk jantan ke dalam salur pembiakan betina, sperma akan disimpan sementara di dalam bursa. Serin protease di dalam air mani akan mengaktifkan pergerakan sperma melalui calcium dependent manner. Sperma kemudiannya akan bergerak dengan sangat hyperaktif setelah dipindahkan ke spermatical vestibule. Sperma kemudian bergerak ke spermatike dan disimpan dalam jangka masa yang lama melalui spermatical ducts. Kelenjar di sekeliling spermatike akan memberi tenaga dan perlindungan daripada tekanan oksidatif. Apabila telur iaitu ovum dikeluarkan daripada common ducts, sperma akan melalui semula spermatical ducts menuju ke telur. Maka persenyawaan akan berlaku di mana sperma memasuki telur melalui microfile. Morfologi sperma nyamuk jantan. Sperma nyamuk jantan berbeza dari sperma mamalia, iaitu panjang dan langsing, mempunyai kelebaran kepala yang sama dengan ekor, diameter kira-kira 0.5 hingga 0.6 mikrometer. Flagellum pada sperma terdiri daripada 2, iaitu 2 mitokondria derivatif berfungsi memanjangkan panjang flagellum, dan exonym iaitu struktur microtubular yang bertanggungjawab untuk pergerakan dan mempunyai 19 microtubulus. Panjang sperma berbeza mengikut
mengikut spesies, iaitu daripada 100 mikrometer dalam Aedes albinum sehingga 570 mikrometer dalam Culiceta inornata. Sumbangan sperma dalam persenyawaan mengikut kategori panjang sperma yang berbeza masih belum diketahui. Hal ini kerana sperma pendek dalam Lepidoptera tidak mempunyai nuklei. Sperma pendek dalam Diptera tidak dapat mensenyawakan telur betina. Tetapi sperma pendek dalam nyamuk bahkan mempunyai DNA nuklear dan boleh mensenyawakan telur betina. Seterusnya saya serahkan kepada Mauizah untuk menerangkan pengangkutan sperma secara lebih teliti. Jadi saya mulakan dengan pergerakan sperma nyamuk. Pada tahun 2013, Taylor et al. Telah menjalankan satu eksperimen ke atas sperma nyamuk Culex quincunfasciatus dengan melihat 3 corak gelombang flagellum iaitu jenis A, B dan C. Berdasarkan eksperimen ini, mereka mendapati bahawa sperma nyamuk ini mampu berenang ke hadapan dan ke belakang. Jadi pergerakan dua arah ini telah dijelaskan dalam Diptera yang lain iaitu Megacilia scalaris, Ceratitis capitata, Bactrocera dorsalis, Bactrocera olea dan Drosophila melanogaster. Jadi seterusnya, sperma tidak bergerak di seminal vesicle sebelum proses ejakulasi dan sperma yang dibedah dari vesicle ini juga berada dalam keadaan yang lemah. Jadi setelah bercampur dengan air mani dari kelenjar aksesori, sperma berkembang secara berturutan dari motility jenis A ke B dan ke C dan progression ini dipanggil sebagai calcium dependent. Seterusnya, kebergantungan kalsium dalam pergerakan sperma. Jadi bagi serangga terdapat protein khusus yang dapat mengawal kepekatan kalsium sperma. Contohnya bagi Drosophila melanogaster, saluran kalsium PKD itu berada di kepala dan hujung ekor sperma. Jadi saluran kalsium ini diperlukan untuk penyimpanan sperma di seminal receptacles dan berperanan semasa sperma dalam keadaan hyperaktif. Seterusnya, kepentingan saluran kalsium dalam pergerakan sperma ini membolehkan betina mengawal aliran kalsium luar sel atau ion lain di seluruh saluran pembiakan mereka untuk mengawal pergerakan sperma nyamuk. Berdasarkan Carnegie et al. Pada tahun 2015, mereka telah menggunakan lalat transgenik yang bertujuan untuk mengekspreskan sensor kalsium pendaflor iaitu GCA-MP3 untuk menggambarkan aliran kalsium pada usai Drosophila melanogaster. Jadi mereka telah menggunakan lalat transgenik ini untuk menyesuaikan kaedah mereka dengan nyamuk supaya dapat menjelaskan persekitaran osmotik yang dihadapi oleh sperma. Seterusnya, parameter lain yang boleh mengawal motility sperma. Yang pertama ialah melalui kelikatan substrat. Pada tahun 1991, Curtis and Benners telah mendapati bahawa kepantasan sperma Megacilia scalaris adalah 3 kali ganda sewaktu kelikatan substrat meningkat, iaitu dengan 1% metiselusa, dan ini membuatkan sperma ditukar kepada bentuk renang yang lebih linear. Selain itu, dalam tunnel Siona intestinalis, kelikatan yang lebih tinggi menghasilkan bentuk gelombang yang berbeza di mana sperma membuatkan pergerakan flagellum berubah dari gelombang satah ke gelombang helix. Parameter yang kedua ialah melalui interaksi fizikal dengan saluran pembiakan itu sendiri. Menurut Wenners and Simnens pada tahun 2008, mereka telah menyatakan bahawa bentuk gelombang helix dapat memaksimumkan hubungan dengan saluran spermatikal yang sempit untuk membantu pergerakan sperma itu sendiri. Seterusnya, agregasi sperma ataupun pengumpulan sperma di spermatical vestibule. Nyamuk jantan Aedes aegypti telah memindahkan cecair mani dan sperma ke dalam bursa. Pada mulanya cecair tersebut tersebar ke seluruh bursa tetapi beragregasi dengan cepat dan mengarah ke arah spermatical vestibule. Jadi gambar ini dapat dilihat pada rajah yang saya lampirkan di sebelah kanan. Kemasukan sperma ke spermatical vestibule ini dicapai oleh chemotaxis dan rangsangan yang terlibat di spermatical vestibule ini adalah kelenjar aksesori betina dan juga saluran atau kelenjar spermatikal. Bagi mengkaji bagaimana sperma disimpan ke dalam spermatike sebaik sahaja selepas pengawanan, Jones dan Wheeler menjalankan beberapa eksperimen untuk melihat bagaimana sperma bergerak dan sampai ke spermatike. Menurut mereka, selain pergerakan sperma, sperm locomotion, bantuan daripada salur reproduksi betina juga adalah penting dalam memastikan sperma dapat diangkut ke spermatike.
Lindsay dan Simmons juga mencadangkan bahawa pengangkutan aktif daripada betina adalah penting untuk membantu dalam penyimpanan sperma dalam spermatike. Bertentangan dengan pendapat Johnston Wheeler yang berpendapat bahawa lokomosi sperma dapat menghantar sperma ke dalam spermatike dengan cepat. Walau bagaimanapun, Lindsay dan Simmons menyatakan kadar yang cepat tersebut adalah mustahil kerana sperma hanya dapat berenang pada kelajuan 25 mikrometer per saat dalam salur spermatikel yang diameternya hanyalah berukuran 1.2 mikrometer. Oleh itu, pengangkutan aktif daripada betina adalah penting untuk memastikan pengangkutan adalah cepat dan lancar. Walau bagaimanapun, Jones dan Wheeler dalam eksperimen mereka pula mendapati tiada kontraksi pada salur spermatike serta isi padu spermatike adalah sama. Lalu Lindsay dan Simmons menyimpulkan bahawa pengangkutan cecair adalah mungkin disebabkan oleh sel glandula di sekeliling salur spermatike yang dapat membantu mengangkut cecair dengan laju kerana strukturnya yang bermikrovilli. Selain itu, Spellman juga berpendapat bahawa ventral tuft, iaitu pembukaan yang hujungnya terdiri daripada rambut halus, bertindak seperti pagar di permukaan spermatike yang hanya akan terbuka apabila ada kehadiran sperma lalu membenarkan sperma untuk disimpan. Ventral tuft ini juga penting untuk mengelakkan pengawanan interspesifik. Selain itu, mekanisme lain yang berfungsi untuk mengisi sperma ke dalam spermatike adalah struktur salur spermatikel yang elastik disebabkan oleh kandungan resilin dan ini membantu mengempam sperma secara peristalsis ke dalam spermatike yang untuk disimpan. Kemudian, interaksi antara sperma yang hadir juga merupakan antara salah satu mekanisme yang penting di mana sperma berenang secara selari supaya ini dapat membenarkan sperma untuk pantas bergerak bagi mempercepatkan penyimpanan ke dalam spermatike. Kemudian, selepas sperma diangkut ke spermatike, sperma akan disimpan di situ sehingga betina berovulasi dan telurnya perlu disenyawakan. Semasa disimpan, sperma juga perlu dijaga dan diberi nutrien. Spermatike mempunyai sel sekretari yang membantu memberi nutrien kepada sperma yang disimpan. Selain itu, cecair seminar jantan juga memberikan tenaga tetapi hanya pada waktu yang singkat, manakala rembesan daripada betina membantu menjaga sperma bagi tempoh yang lama. Rembesan daripada betina adalah penting kerana substrat glycogen tidak didapati dalam sperma nyamuk. Oleh itu, tenaga perlu diberikan oleh sistem reproduksi betina untuk membantu dalam penjagaan sperma dan ini dinamakan sebagai metabolisme anaerobi. Selain itu, sperma juga disimpan dalam spermatike bagi melindunginya daripada tekanan oksidatif. Dalam A. gambier, enzim yang bertanggungjawab ialah hemiperoxidase. Semasa dalam spermatike, sperma nyamuk juga mengalami pengubahsuaian seperti sperma mamalia dalam proses capistation. Sperma nyamuk mengalami pengubahsuaian mungkin daripada cecair seminal atau semen. Eksperimen yang dijalankan oleh Adlaka dan Pillai mendapati jantan Aegypti dan C. quinquefasciatus yang dibuat kelenjar aksesori atau vesikel seminalnya tidak dapat mensenyawakan telur. Pengubahsuaian sperma oleh kehadiran cecair seminal juga dapat merangsang perubahan fisiologi betina, lalu perubahan tersebut dapat membenarkan betina berovulasi dan memulakan persenyawaan. Ini dinamakan sebagai semen-mediated activation of sperm motility yang bergantung kepada kehadiran kalsium. Yang seterusnya adalah pelepasan sperma dari spermatika. Pada tahap ini, sperma meninggalkan spermatika dengan menyusuri saluran spermatika untuk ke destinasi terakhir mereka iaitu telur ataupun ovum. Pergerakan sperma adalah disebabkan oleh pengecutan otot-otot yang berada di sekeliling spermatika. Jumlah sperma yang dilepaskan merupakan faktor penting bagi penambahan peluang persenyawaan berlaku. Sekiranya jumlah sperma itu sedikit, maka persenyawaan yang berlaku akan kurang. Haber dan Muchmore pada tahun 1970 ada melaporkan terdapat 3 kepala sperma dalam telur nyamuk dan pada tahun 1960 Davis telah menemui satu ovum yang mengandungi 6 hingga 10 sperma di dalamnya. Pada nyamuk, 1 atau 2 sperma yang masuk ke dalam telur adalah sangat jarang berlaku. Ini berbeza dengan Drosophila melanogaster yang hanya 1 sperma sahaja menembusi 1 telur. Untuk yang seterusnya adalah sperma memasuki telur. Apabila pelepasan sperma di spermatika, sperma akan memasuki telur. Persenyawaan nyamuk berlaku secara oviposit. Telur akan berhenti di makrofil dan permukaan kecil terbentuk untuk pemasukan sperma. Permukaan ini sejajar dengan saluran spermatika. Ini adalah cara untuk mengelakkan pembaziran sperma. Telur nyamuk mengandungi oosit yang berperingkat meiosis 1 metafasa. Dengan adanya kehadiran sperma akan mengaktifkan kembali proses meiosis.
Tetapi, kajian baru-baru ini menunjukkan telur nyamuk Stephensi Anopheles tetap aktif dan meiosis disambungkan apabila telur direndamkan di dalam air. Dan kesimpulan yang boleh kami lakukan adalah kajian mengenai nyamuk masih kurang dijalankan. Kebanyakan hanya untuk nyamuk Aedes aegypti sahaja selalunya dilakukan kerana kepentingannya dalam menjadi vektor penyakit dan mempunyai kemudahan sekutu di makmal. Nyamuk mempunyai mekanisme penyimpanan sperma yang sangat baik seperti Aedes mellifera boleh menyimpan sperma seumur hidupnya tanpa pengisian semula sperma. Nyamuk dapat memberikan petunjuk bagaimana sperma dapat dijaga dengan bercakap dan dalam waktu jangka yang sangat lama. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.